masuk. Okey, sama ada dia sebut masalah asas ekonomi ataupun masalah ekonomi juga. Jadi sekarang tak boleh guna nak membezakan jawapan tadi. Kamu nak kaitkan dengan unit-unit ekonomi ataupun kamu nak kaitkan dengan sistem ekonomi. Payahlah sekarang. Dia akan sebut dua-dua masalah ekonomi. Kedua-duanya dia akan sebut masalah ekonomi. Dan tengok ayat seterusnya. Ayat itu dia tanya berkaitan dengan unit-unit ekonomi. Maka masalah ekonomi itu ialah masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi saya akan bagi soalan. Mungkin saat lagi lepas sekolah saya bagi, tak sempat nak type. Soalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang ada dalam SDPM tahun 2008. Saya akan bagi. Agak berat sikit dan dia ada teknik dia. Teknik skema. Macam mana nak jawab? Okey? Boleh tak? Nanti saya bagi kemudian. Baik. Jadi dah sampai bahagian 1, 2, 3, 4. Dan bahagian 5. Subtopik yang kelima apa dia? Yang cikgu dah sentuh. Cikgu harap apa yang cikgu klik, apa yang kamu nampak di atas semuanya dah ingat, dah faham. Kemudian apa maksud masalah ekonomi itu juga sering sebut dalam peperiksaan, iaitu masalah kekurangan. Dia nak maksud bahagian ini kadang-kadang dia nak contoh. Contoh yang ada kaitan dengan unit-unit ekonomi. Sama ada dia tanya berkaitan dengan isi rumah. Isi rumah ni termasuk kamu, ayah, ibu dan duduk dalam satu keluarga. Okey. Sama ada juga dia nak ada yang berkaitan dengan firma, boleh jadi, ataupun berkaitan dengan kerajaan. Unit-unit ekonomi. Ada juga soalan yang tanya, satu dia nak contoh. Yang kedua, dia kaitkan dengan peluk kemungkinan pengeluaran. Jadi kita belum belajar. Lagi kita belajar. Kemungkinan pengeluaran. Peluk kemungkinan pengeluaran ni, bila sekali kita tulis panjang, peluk eja penuh. Untuk jawapan yang seterusnya, kita boleh guna KKP. Orang tahu lah apa itu KKP. Peluk kemungkinan pengeluaran. Untuk ayat-ayat yang seterusnya yang masih memerlukan ulangan perkataan ini, sudah saja KKP. Tidak panjang dah ambil masa. Tapi sekali mesti sebut dalam jawapan itu. Okey? Baik. Selain daripada itu, dia juga ada soalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kekurangan, pilihan kos lepas ni. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang sering keluar. Okey. Konsep, dia tanya maksud. Konsep ataupun maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara di bawah? Okey. Maksud di sini yang pertama kita cerita apa itu kekurangan. Kekurangan. Apa dia pilihan? Dia tak mahu contoh ni. Dia nak ada maksud ada. Dan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kos? Sekejap lagi, yang ini kekurangan, pilihan dan kos lepas, cikgu nak tanya dalam Q&A. Lagi cepat-cepat jawab. Balik apa dah kat rumah? Balik buat ulang kaji dah kat rumah. Dia bukan ulang kaji saja, latih to be. Kalau kamu biar benda ni terlepas, lama-lama dia bertimbun, kamu tak tahu nak jawab. Kamu tak boleh nak panggil balik benda-benda ni. Ini yang akhirnya akan timbul masalah yang tak berminat dengan subjek ini. Jadi setiap malam, setiap hari kena buat. Latihan yang cikgu bagi pun buat. Tak faham makanya cikgu. Okey, setiap pun. Dan ini seringan konsep dia. Apakah dimaksudkan dengan kekurangan, apakah dimaksudkan dengan pilihan dan seterusnya kos lepas. Dalam bahagian ini kita kena ikut turutan. Bermula dengan kekurangan, kemudian diikuti dengan pilihan dan seterusnya kos. Boleh? Cuba kuasai benda-benda yang cikgu senaraikan ini dulu. Sekejap lagi kita akan terus masuk kepada peluk kemungkinan pengeluaran. Sebelum situ kena kuasai ini dulu.
cikgu apa dia masalah asas ekonomi? Bagus. Saya tahu ada yang buka mulut tu, dia boleh kata buka mulut selamat lah. Dia tak boleh lagi. Tak boleh ingat, bukan tak boleh tak faham, dia tak ingat. Jadi benda-benda ni kena balik di rumah, paksa. Macam mana cikgu nak beringat? Ulang. Dia benda baru bagi kamu. Okey? Apakah dan berapa banyak barang-barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan? Sedarah akan bagi penuh. Huraian yang tidak penuh, apakah barang saja ataupun apakah saja kosong. Okey, yang kedua, bagaimana barang dan perkhidmatan itu dikeluarkan. Yang ketiga, siapa barang dan perkhidmatan itu dikeluarkan. Jangan itu siapa saja. Tak ada apa lah. Ha? Dan di sini sila kuasai. Yang pertama semalam cikgu nak tanya kamu balik. Kalau apa, kita nak fokus pada ayat apa? Apa dan berapa? Berapa ni kita merujuk kepada apa? Ayat poin utama dalam ayat kamu. Apa ni dia merujuk kepada apa? Jenis barang yang hendak dikeluarkan. Jenis barang. Kamu kena ada dalam ayat itu. Dalam ayat kamu untuk menerangkan apa di situ, satu perkataan itu jenis barang yang hendak dikeluarkan. Apa tu dia? Pengeluar harus menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan. Mesti ada perkataan jenis. Jenis apa? Jenis barang dengan jenis saja. Jenis barang yang hendak dikeluarkan. Berapa? Ya. Berapa di sini ialah jumlah barang yang hendak dikeluarkan. Mesti ada ayat itu. Jumlah. Yang ni jenis. Ada ayat dia tengok aja ada jenis, dia tengok aja ada jumlah. Okey, di sini sedang memenuhi untuk menerangkan apa dan berapa. Tapi mestilah fokus kepada barang dan perkhidmatan. Ayat kamu kena sambung lagi lah. Ha? Faham tak? Okay, bagus. Baik, yang kedua. Bagaimana? Apa ayat penting? Kaedah untuk menjalankan pembelajaran. Kaedah mengelak. Okey, yang ni ayat dia lain sikit daripada cikgu ada semalam. Apa dia? Teknik yang boleh meminimumkan kos dan memaksimumkan pengeluar akan membuat pilihan. Macam tadi dia sebut kaedah. Pengeluar akan membuat akan memilih kaedah yang boleh meminimumkan kos. Ayat tu ada. Meminimumkan kos dan memaksimumkan untung. Sama ada mereka hendak menggunakan intensif buruh atau intensif modal. Ayat tu ada. Pertama, meminimumkan kos, memaksimumkan untung. Satu pun ada dalam ayat untuk menerangkan bagaimana. Yang kedua, menggunakan sama ada intensif buruh atau intensif modal. Kena ada ayat tu. Baru dapat markah full 3 markah atau 2 markah. Faham tak? Dia sebenarnya ekonomi kita kena tahu nak fokus ke mana. Kadang bila kita jawab tapi kita bawa ayat itu tanpa menyebut langsung tentang kaedah yang meminimumkan kos dan memaksimumkan untuk awak kembang entah apa-apa. Kita tak dapat benda tu, payah bagi kamu nak dapat markah. Pegang fakta, isi-isi yang penting tu. Kamu smart belajar, smart lah markah kamu. Untuk siapa? Kalau untuk siapa ni macam mana? Ada pengguna yang Dia ayat apa? Okey, kepada Apa dia? Ada kata pengguna, ada kata masyarakat. Yang penting ialah melalui dia akan lihat dari segi corak pengagihan pendapatan pengguna. Dia merujuk kepada corak agihan pendapatan pengguna. Pendapatan pengguna tinggi, dia keluar barang tu. Dia akan rujuk kepada pendapatan pengguna. Kalaulah di Malaysia ni ramai penduduk yang berpendapatan tinggi, maka peluk-peluk akan mengeluarkan produk-produk yang mampu dibeli oleh golongan yang berpendapatan tinggi. Kalau macam kita Malaysia ni kebanyakannya berpendapatan sederhana. Jadi kilang-kilang sebagai contoh, kilang apa? Kilang kereta. Mereka cuba reka cipta kereta yang mampu milik
dengan agihan pendapatan yang ada pada rakyat Malaysia. Belilah kereta-kereta yang agak murah sedikit, yang mampu kita buat bayaran setiap bulan. Macam negara-negara maju, mereka kereta canggih-canggih dan harga kereta juga murah. Bagi mereka murah lah, bagi kita tak mampu nak beli. BMW lah, Mercedes lah, Honda Accord lah, kita mana ada? Biasa sebut Honda Accord nak apa ni, apa nama, Islam, dia ada Honda Accord. Dia ada BMW pula tak nampak. Tak tahulah cikgu ni tak tahu lah. Okey, baik, pelajar dengar sini, saya nak pergi ke belakang Ustaz. Nak tengok, nampak tak? Nampak tak pelajar? Oh, kecil, nampak tak? Nampak lah, selalu naik. Ada 3 jenis barang utama dalam ekonomi yang sering naik dalam perusahaan. Barang-barang lain tak ada. Barang ni ya. Barang ni je. Boleh tak ni? Tengoklah kan nak banyak cikgu lagi. Siapa yang tak ada? Jangan ekor, jangan balik. Dan satu lagi, cikgu nak minta sangat-sangat. Cikgu nak minta pada pelajar-pelajar cikgu, hari ni berapa ramai datang? Berapa orang? Monika mana? Ha? Tak bilang pun. Belum bilang kat cikgu sekarang. Lambat sikit. 43. Ha? 43. Dekat 50 orang. Jadi cikgu minta sangat-sangat. Dah 2 orang ni pun tak kuat. Cikgu minta sangat-sangat kepada pelajar-pelajar sekalian, kalau ada masalah, di peringkat awal dia kena mai jumpa cikgu. Tak jumpa cikgu, bincang dengan kawan sampai dapat. Kalau cikgu bagi latihan, kalau boleh stay back, buat sampai dapat. Cikgu bila saya tengok kamu ada di PSS di Kedah 6 tu, kalau ada sesuatu yang cikgu nak bagi tahu, cikgu keluar ke, kamu masuk mai jumpa saya ke, kadang-kadang saya akan terus bercerita. Saya akan terus beritahu. Ataupun kamu ada masalah, kamu masuk bilik PSS tu bagi tahu, cikgu saya tak faham yang ni. Kalau ramai, saya akan keluar di bahagian ruang latih tugi atau ruang pemulihan. Dekat dengan whiteboard tu, cikgu akan cap kat situ sampai boleh. Sebab bila kamu tak dapat kuasai benda-benda basic di peringkat pengenalan, dan benda ni kamu timbun dia, masalah ni bertimbun-timbun, lama-lama kamu akan menjadi tak minat. Bila baca tak faham, tak minat lah. Cikgu minta sangat-sangat, kalau betul nak ambil subjek ekonomi, tolong daripada awal lagi. Jangan jadi sejarah-sejarah yang lama-lama. Awal-awal bersemangat. Lepas tu bila dah ada masalah, tak mau mendekati cikgu. Habis ya? Tak mau kamu gagal. Kamu jangan main-main. Kalau rasa nak main-main, pergi ambil subjek lagi. Tinggalkan ekonomi, rugi. Pointer kamu akan jatuh. Cikgu ulang lagi. Rugi. Ni baru pointer awal ni. Belum lagi tu. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Semuanya banyak. Masa tu lah sini tak apa lagi lah. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, kita akan mengklasifikasi barang yang ada dalam ekonomi dan subjek ekonomi. Okey, barang yang penting dalam ekonomi ialah barang percuma. Okey, apa isi penting yang mesti ada? Kamu tengok handout kamu. Itu adalah isi-isi penting. Kemudian barang ekonomi. Seterusnya barang awam. Barang modal. Jadi barang yang selalu ditanya dalam peperiksaan ialah 3 saja. Sama ada barang ekonomi, barang awam ataupun barang percuma. 3 barang ini sering naik dalam peperiksaan terminal. Itu kata lama. Okey, kita cuba kenali jenis-jenis barang ini satu persatu. Apakah isi penting yang mesti kamu kena ingat? Baik, pertama kita tengok barang percuma. Nama apa percuma? Ada pelajar-pelajar cikgu tahun-tahun dulu yang tak mau belajar lah ni, yang tak mau fikir, yang cikgu ajar tak fokus. Dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan barang percuma?
Barang percuma ialah barang yang tak perlu dikenakan bayaran. Barang contohnya ialah hadiah. Salah. Okey, kamu dah bagi contoh dia. Tapi isi penting dalam mengklasifikasikan barang ekonomi, barang-barang cuma ni ialah barang yang pertama, barang ekonomi ialah barang yang barang apa? Penawarannya tidak terhad. Itu dapat markah. Barang ekonomi ialah barang percuma ialah barang yang penawarannya tidak terhad. Dalam handout yang cikgu bagi, barang percuma ialah barang yang tidak bersifat kekurangan. Okey, tak mau guna ayat ini, guna ayat yang satu lagi. Barang ekonomi penawarannya adalah tidak terhad. Sebut yang ni lagi senang. Barang ekonomi. Penawaran cikgu guna SS untuk singkatan. Supply. Tapi cikgu guna S. Okey, penawaran tidak terhad. Okey, masa cikgu periksa buku kamu, 2-3 orang yang ada tu, dia buat macam ni tidak. Dalam pemeriksaan kalau anda buat macam ni, dia tak faham, dia kata. Dia akan counter ayat kamu. Hak ni pun kena tulis penawaran. Penawaran tidak terhad. Dia besok SMS. Jangan nak ya. Okey, penawaran barang ekonomi pula apa? Anak gue buat tak agak cikgu. Barang percuma. Kenapa tak cakap? Barang percuma, isi penting untuk menunjukkan barang percuma ni penawarannya tidak terhad. Itu yang pertama. Yang kedua, kos lepas dia sifat. Tak ada kos lepas, kosong. Apa dia kos lepas? Okey, barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Ada tak barang kedua? Untuk bersaing dengan barang cuma ni. Okey. Seterusnya, isi yang kedua yang penting, kos lepas. Barang percuma adalah kosong, sifat. Sifat. Saya nak padam duster dah. Okey, sifat. Dan yang ketiga, isi untuk menunjukkan barang cuma ni cukup dah isi ni. Kita teruskan dengan contoh. Ni saya nak bagi tahu contoh. Contoh kalau sekiranya awak letak air saja tak boleh. Air saja tak boleh. Sebab ada air yang dikategorikan sebagai air bagi barang ekonomi. Misalnya air mineral. Barang ekonomi ialah barang yang mesti disertakan dengan bayaran. Kalau tak ada bayaran, tak boleh dapat barang itu. Barang yang melibatkan kos pengeluaran. Kalau air, dia boleh jadi air, bagi contoh, dia boleh jadi air yang terpaksa kita kena beli, dan ada air yang kita tak payah beli. Jadi untuk memberi contoh barang percuma, bila kamu guna air, kamu kena sebut air sungai, air laut, air hujan. Kena sambung lagi air apa? Air longkang. Takkan air longkang kot. Jangan sebut air longkang. Dan bila sebut air, sebutlah air laut. Cukuplah. Kemudian yang kedua, kita ambil lagi barang cuma. Apa dia? Oksigen jangan ambil dah ni. Ada oksigen yang kita kena beli. Okey. Apa dia? Cahaya matahari lah, senang. Cahaya matahari. Ambil contoh yang jelas. Ambil contoh yang cukup jelas. Pemeriksa ataupun pembuat skema jawapan tak payah nak mempertikaikan jawapan kita. Tapi kalau letak air saja memang dia pangkok. Dia kena letak air laut, air hujan. Itu adalah barang percuma. Kemudian cahaya matahari. Baik, isi. Katanya, terangkan perbezaan antara barang percuma dengan barang ekonomi. Terangkan perbezaan antara barang percuma dengan barang ekonomi. Awak ambil isi ni ya. Satu dari segi penawaran. Pertama dari segi penawaran barang tu. Yang
Yang kedua dari segi kos lepas. Yang ketiga contoh. Cukup. Dan yang keempat ni boleh juga kamu libatkan dengan barang tersebut perlukan pembayaran. Kerana dia melibatkan kos pengeluaran. Bila nak keluar barang tu, dia melibatkan kos perbelanjaan untuk mengeluarkan barang tersebut. Itu namanya kos pengeluaran. Barang tersebut melibatkan kos pengeluaran dan perlu membuat bayaran. Okey, barang ekonomi perlukah? Perlu. Dia adakah barang tu, air laut tu, ada orang yang menghasilkan air laut? Bila tak ada orang yang menghasilkan air laut, dia adalah air anugerah Tuhan, maka tidak wujud kos pengeluaran. Jadi tidak ada bayaran. Faham tak? Jadi dalam hal ni kita cuba fokus betul-betul. Macam barang cuma, isi penting dia ialah penawaran barang percuma tidak terhad. Kos lepas barang percuma sifat, tak ada kos lepas satu. Kemudian contoh barang percuma, air laut. Kemudian cahaya matahari. Cukup. Boleh? Okey, sekarang kita masuk barang ekonomi. Barang ekonomi. Barang ekonomi, mengapa dia menyatakan bersifat kekurangan? Mengapa barang ekonomi disebut sebagai barang yang bersifat kekurangan? Mengapa? Sebab barang ekonomi melibatkan permintaan terhadap faktor-faktor pengeluaran. Untuk menghasilkan barang ekonomi, dia memerlukan faktor pengeluaran. Dikeluarkan oleh kilang. Kilang memerlukan tanah, buruh, modal dan usahawan. Dan kita dah belajar dah, faktor pengeluaran adalah salah satu sumber ekonomi yang terhad. Jadi barang ekonomi ialah barang yang bersifat kekurangan. Sebab sumber ekonomi yang kita nak hasilkan juga adalah, yang kita nak guna juga adalah terhad. Sumber ekonomi terhad. Dan dia memerlukan perbelanjaan. Belanja apa cikgu? Kalau kilang tu menggunakan sumber-sumber ekonomi, dia belanja apa? Ganjaran pada sumber itu adalah merupakan kos kepada kilang. Bagi contoh, kilang dia perlukan buruh. Katalah air mineral dalam botol. Perlu tak loji? Mesin? Perlu. Dia kena ada kos untuk membeli mesin tersebut. Dia pinjam kat bank. Dia kena bayar bunga kat bank. Jadi bunga adalah ganjaran kepada modal. Siapa yang tawarkan modal? Isi rumah. Isi rumah dapat pendapatan tu dalam bentuk bunga. Okey, kilang memerlukan buruh untuk packing, untuk proses, untuk apa? Ya, cikgu kalau pakai robot, robot tu lainlah sikit. Tapi kita ambil contoh buruh. Buruh digunakan untuk menghasilkan air mineral. Dan bila firma meminta buruh, firma kena buat apa? Maukah kamu bekerja di kilang saya free? Dia kena bayar upah. Upah tu merupakan kos kepada firma. Perbelanjaan bagi firma. Bayar upah setiap bulan kepada pekerja dia. Okey? Jadi dalam hal ini, firma kekurangan sumber wang juga. Selain daripada itu, kekurangan sumber faktor pengeluaran. Jadi bila berlaku kekurangan di situ, maka produk yang akan dihasilkan juga akan wujud sifat kekurangan. Bukan kekurangan dari segi apa? Bersifat kekurangan. Barang ekonomi ini adalah barang yang ada sifat kekurangan dia. Sebab faktor-faktor pengeluaran adalah terhad. Kemudian wujud tak kos lepas? Wujud. Katalah saya berusaha nak buka kilang. Saya sudah tengok dalam masa yang sama, buat pula air mineral beruntung. Ya, buat pula apa lagi satu? Saya minat dua benda. Modal saya ada banyak ni. Kes yang kita bagi contoh. Macam kamu sebagai pengguna, ada RM2, pergi gantry. Nak makan nasi lemak, nak makan bihun, diandaikan dua-dua harga yang sama. Kamu terpaksa lepaskan satu barang untuk beli, untuk dapatkan satu barang ini, barang yang kamu perlu. Begitu juga kilang. Firma. Dia nak keluar dua barang. Kemudian dia dapati pengguna banyak memerlukan barang A. Maka dia akan menggunakan barang A. Barang B terpaksa dilepaskan. Jadi barang ekonomi ialah barang yang mempunyai kos lepas.
dia sebut barang ekonomi, barang yang perlukan pembayaran. Sebab melibatkan kos pengeluaran. Itu salah satu isi yang disebut dalam barang ekonomi. Selain daripada penawaran barang ekonomi adalah bersifat terhad. Untuk dot yang pertama tu, barang ekonomi bersifat kekurangan, kita boleh kaitkan dengan ini. Penawaran barang ekonomi adalah terhad. Tadi barang cuma penawaran tidak terhad. Barang ekonomi penawarannya adalah terhad, bersifat kekurangan. Boleh? Ada tak yang nak tanya soalan? Saya saja kembang-kembangkan benda perkara-perkara ini sebab dalam buku rujukan kamu dia kembang banyak-banyak. Sekali lagi mana-mana yang tak faham di bahagian huraian buku rujukan tu boleh tanya cikgu. Cikgu terang nak boleh faham. Lepas tu isi penting yang mesti dimasukkan dalam jawapan kamu hanya benda-benda ini. Hanya benda-benda ini saja. Isi yang penting saja. Satu penawaran, kita bincang dari segi penawaran. Terhad ke atau tidak terhad? Yang kedua, kos lepas. Barang ekonomi melibatkan kos lepas. Sebab sumber ekonomi terhad. Pengeluar tidak boleh mengeluarkan semua jenis barang yang dia nak keluarkan. Dia kena buat pilihan. Barang apa yang boleh mendatangkan keuntungan kepada firma. Buat pilihan dulu. Jadi melibatkan kos lepas. Dan satu lagi yang tak tercatat di sini ialah barang ekonomi melibatkan kos pengeluaran. Oleh itu, barang ini perlukan pembayaran. Perlukan pembayaran. Nak dapatkan barang ekonomi mesti bayar. Tak bayar tak beli. Itu isi lagi satu yang ada dalam skema jawapan. Faham tak? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Ada nak tanya soalan tak? Ada nak tanya soalan tak? Tekan. Sekejap lagi. Tak boleh pula. Okey, seterusnya barang awam. Ini loceng untuk masuk rehat kan? Baca tingkatan 5 dan tingkatan 1 kan? Okey. Baik, kita belum lagi. Okey, baik. Barang awam. Nama apa barang awam? Jangan pening kepala. Barang awam ni barang apa? Baik, kalau dia tanya, apakah maksud barang awam? Ingat sini duduk. Selalu naik maksud barang awam. Dan pelajar tengok, cikgu, jawapan dia semua betul. Yang mana satu saya nak ambil? Maksud barang awam dalam objektif. Banyak pelajar kata, cikgu, semua yang ada dalam jawapan A, B, C, D ni, betul semua. Kami nak pilih yang mana satu? Sebenarnya dia masukkan ciri-ciri barang awam. Yang menunjukkan maksud barang awam adalah barang yang bersifat tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Barang awam ialah barang yang tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Apa yang kau faham? Barang awam ialah barang yang tidak tertakluk dengan prinsip pengecualian. Semua orang boleh guna. Kucing pun boleh guna. Ular yang lalu pun boleh guna. Tapi tidaklah. Kita kira unit ekonomi lah. Oranglah manusia. Misalnya lampu di jalan yang kerajaan buat guna. Lampu di jalan. Awak lalu ke, awak tak lalu ke? Tak ada masalah. Semua orang boleh guna. Okey? Sebagai contoh, sekolah. Kita kan boleh hadkan pelajar-pelajar kumpulan-kumpulan tertentu. Jangan masuk sekolah ni. Tak boleh. Kita kena terima. Selagi sekolah tu ada ruang untuk pelajar menuntut di sini, kita kena ambil. Menjadi satu kesalahan sekiranya kalau kita tidak benarkan pelajar-pelajar dari daerah lain masuk ke sini. Sekiranya ada tempat. Tak ada tempat, ialah tak boleh. Jadi di sini maksud barang awam ialah barang yang tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Ada perkataan prinsip pengecualian, tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Itu maksud. Maksud barang awam. Kemudian dia bagi lagi yang lain-lain. Itu adalah ciri. Maksud dia fokus pada dot yang pertama tu. Okey, yang lain-lain tidak bersifat bersaing. Tak ada persaingan.
tandas awam. Cikgu kena bayar cikgu 30 sen. Bagaimana dengan tandas awam? Tandas awam yang bayar 30 sen tu hanya untuk menjaga kebersihan. Itu servis orang yang mencuci, perkhidmatan syarikat yang mencuci toilet tersebut. Kalau tidak, siapa nak pergi cuci? Dia barang awam. Lama-lama semua orang tak mau masuk sebab tak lalu kotor. Maka tandas awam itu sebenarnya barang awam, tapi yang kena 30 sen itu adalah servis perkhidmatan yang diberi oleh pihak tertentu untuk menjaga kebersihan tandas tersebut. Jadi masih barang awam. Boleh? Boleh tak ni? Okey. Apa contoh barang awam? Baik, bagaimana dengan penawaran barang awam? Masih terhad. Masih terhad sebab dia memerlukan kos pengeluaran. Pembinaannya memerlukan sumber-sumber ekonomi, memerlukan faktor-faktor pengeluaran. Misalnya nak bina sekolah, kerajaan mengeluarkan perbelanjaan daripada pendapatan negara untuk membiayai projek pembinaan sekolah. Dia biaya apa? Buruh yang digunakan untuk membina sekolah. Beli bahan-bahan, bahan mentah, semen, pasir, semua tu adalah merupakan faktor-faktor pengeluaran. Dan kita tahu sumber pendapatan negara, sumber faktor pengeluaran kerajaan juga adalah terhad. Sumber kerajaan ialah pendapatan negara. Hasil pendapatan tu akan digunakan untuk menyediakan projek-projek tertentu bagi kebajikan rakyat, bagi kegunaan rakyat. Faham tak? Jadi penawarannya tetap terhad. Contoh barang awam: sekolah, hospital. Lepas tu lagi apa dia lagi? Barang awam selain daripada itu, bina jabatan. Lebuh raya. Macam mana dengan lebuh raya? Bayaran dia tinggi tak? Dia bukan barang awam. Bila pihak swasta yang menyediakan, dia dah jadi barang ekonomi, barang yang perlu kena buat bayaran. Tapi dia adalah badan berkanun, dikawal oleh kerajaan dan dikawal oleh pihak swasta, dua-dua sekali. Sampai tempoh dia, untung dah ada, dah cukup dah tempoh dia tu, dia akan jadi barang awam. Tapi setakat ni tak ada lagi lebuh raya utara selatan yang free, kita kena bayar lagi. Sebab maintenance untuk memperbaiki lebuh raya cukup tinggi. Kadang-kadang jatuh tanah-tanah, batu, gunung semua, kena buat balik satu persatu. Kemudian kita guna servis pekerja-pekerja, servis nak pekerja untuk mengutip tol tu, bayaran tol tu. Boleh bantu. Jadi dia adalah satu projek swasta, badan berkanun. Kerajaan dan swasta. Kerajaan kawal juga. Di Malaysia ni apa saja projek kerajaan kawal. Kerajaan tak mau jadikan dia sebagai satu pasaran monopoli. Kalau kerajaan tak kawal, bayaran tol tu bukan RM1, RM2 lah. Dia akan jadi mahal lagi. Sebab pembinaan lebuh raya menelan kos yang sangat tinggi. Kerajaan tidak akan membebankan rakyat dalam hal. Dia campur tangan. Ingat ya, campur tangan. Baik, bagi kamu yang akan menjawab soalan barang awam, tak payah fikir-fikir banyak-banyak. Kamu ambil yang pertama, barang yang tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Kemudian penawaran dia adalah bersifat terhad. Kemudian tidak bersaing dengan orang lain. Bagaimana dengan kos lepas? Wujud tak? Wujud. Wujud kos lepas. Sebagai contoh, kita belajar masa awal-awal itu mengenai masalah kekurangan pilihan dan kos lepas. Kita ambil kerajaan. Kerajaan ada 2 juta. Lepas tu 2 projek bernilai 2 juta. Kerajaan terpaksa membuat pilihan. Dan seterusnya akan berlaku kos lepas di situ. Bila dia terima, dia buat keputusan nak bina sekolah, maka projek hospital terpaksa dilepaskan. Jadi dalam hal ini barang awam melibatkan kos lepas.
contoh. Bagilah contoh yang sesuai. Jangan buat ambil contoh-contoh yang agak kabur. Nanti jawapan kamu akan dipetikaikan. Dia tak tengok kamu bagi contoh lain daripada buku. Oh, pelajar dia bagus ni. Dia faham, dia bijak. Saya tambah bonus 1. No. Yang penting baginya ialah ikut skema jawapan. Dia tak kata orang masa tu kami pun tak ada masa lah nak tengok. Pelajar ni pun pandai, bagi contoh bagus lah. Oh, malah tak pernah terfikir. Mari kita tambah 1 markah kat dia. Sorry. Jadi ambillah contoh-contoh yang ada dalam buku yang sangat-sangat tepat. Mudah dalam buku. Tak ada masalah. Baik, seterusnya. 3 jenis barang yang kita dah pelajari. Boleh? Sila kuasai barang-barang itu. Benda ni semua penting. Cikgu padam ni semua penting. Sangat-sangat penting dalam bab pengenalan. Banyak naik dalam objektif juga. Baik, esok boleh tak siapa volunteer tolong type kat cikgu soalan objektif. Saya bagilah buku kat kamu. Saya pilih soalan yang berkaitan dengan bab pengenalan setakat yang kita dah pelajari. Kemudian type. Esok saya boleh tunjuk ke atas ataupun saya bawa pergi ke pejabat untuk diproteskan. Kalau pejabat sibuk, kamu salah seorang daripada ni, siapa yang rumah dia dekat dengan mesin photostat, kedai cetak. Siapa rumah dia dekat? Volunteer anak-anak. Bila kamu bantu orang lain, kamu memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kamu. Kamu akan mudah dapat ilmu yang cikgu-cikgu bagi. Okey, angkat tangan dah. Dah diam. Dekat dengan kedai photostat. Okey, siapa bendahari kelas? Kamu kutip duit dulu. Okey, pergi photostat. Bahan cikgu buat. Tapi kerja-kerja lain kamu kena buat. Esok boleh buat latihan itu. Boleh bincang dengan cikgu terus. Kalau kamu cepat, cikgu juga cepat. Tapi kalau kamu slow, suruh buat latihan tak buat, lama-lama slow habis semua. Okey, jenis-jenis barang tadi sangat penting. Dalam ekonomi, kamu hanya fokus tengok kapur pun sampai ke buku cikgu. Barang awam, tak apalah nak mula yang mana satu dulu pun tak apa. Tak kisah yang ni, tak ikut perintah tak apa. Barang ekonomi dan seterusnya barang percuma. Okey, apakah isi-isi penting yang mesti kamu masukkan? Apa isi penting dia? Sekali lagi. Yang pertama dari segi penawaran dia. Yang kedua, kos. Yang ketiga, contoh. Cukup Cukup. Begitu juga untuk barang ekonomi dan barang percuma. Ini saja. Mudah dapat 6 markah. Bukan senang nak dapat 6 markah. Kalau keluar soalan ni. Okey. Kita sambung lagi. Dia terus masukkan kepada barang modal.